Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan media sosial saya yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama lagi dapat menunaikan solat fardu dan juga tak lama lagi kita akan menyambut iaitu Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya nak kupas berkaitan dengan iaitu bab puasa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, tak lama lagi kita dalam beberapa hari lagi, kita sekarang ni berada dalam bulan Rajab, tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Jadi tuan-tuan, dah ada persediaan tak kita untuk sambut Ramadan? Niat kita dah study selawat macam mana, lepas tu solat tarawih pula macam mana, kita dah study ke belum, dan juga persediaan dari segi sudut fizikal dan juga mental. Okey, insya-Allah kita kupas hari ini berkaitan dengan puasa. Jadi jangan gimana, kita jumpa lagi pas ni insya-Allah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kupas berkaitan dengan puasa. Jumpa lagi insya-Allah. Iaitu kita tengok balik kewajipan puasa yang zahir. Saya kupas kitab apa dia, iaitu Ihya Ulumuddin, berkaitan dengan iaitu bab puasa. Tuan-tuan, kalau kitab ni menceritakan apa dia, iaitu terdapat 6 dalam perkara iaitu yang kita perlu jaga. Kewajipan puasa yang zahir. Zahir itu nampak, yang nyata. Nanti kita masuk yang batin pula. Iaitu apa dia? Iaitu yang pertama sekali tuan-tuan, kita hendaklah memastikan datangnya permulaan bulan Ramadan dengan jalan melihat ruqyah, iaitu anak bulan. Jadi sekiranya kalau anak bulan itu tak nampak, walaupun dalam bulan tersebut iaitu bulan Sya'ban, dia dikira 30 hari. Jadi esoknya dah dikira sebagai satu iaitu Ramadan. Jika langit terlindung, maka disempurnakan satu Ramadan dengan perkiraan hingga 30 hari dalam bulan Sya'ban. Dia tidak boleh lebih. Itu pendapat ulama. Ya. Dan juga apa yang dimaksudkan dengan ruqyah ialah hari bulan Sya'ban. Apa yang dimaksudkan dengan ruqyah ialah mengetahuinya. Hal ini dicapai dengan keterangan yang diucapkan oleh seseorang yang adil. Jadi orang yang nak mengisytiharkan esoknya puasa ataupun puasa itu adalah penyimpan mohon-mohon besar ataupun daripada apa dia, iaitu ketua agama. Siapa dia? Sultan ataupun agung. Agung ni dia akan mengisytiharkan, beritahu kepada pihak istana supaya umumkan yang akan berlaku Ramadan tu sekian. Kuasa tu takluk pada dia. Jadi dengan syarat kena tengok ruqyah dulu. Apa dia? Iaitu anak bulan, cerapan. Contoh, mufti akan pergi tengok, Jabatan Agama Islam akan pergi tengok, ataupun semua orang pergi akan tengok cerapan anak bulan tersebut. Bila dah nampak anak bulan tersebut, maka dia akan mengisytiharkan puasa ataupun Syawal dengan melihat anak bulan tadi. Okey. Hal ini dicapai dengan keterangan diucapkan oleh seseorang yang adil. Hendaklah orang yang mengisytiharkan puasa tu adalah orang yang adil dan juga faqih dan juga alim terhadap agama Islam. Penetapan satu Syawal pula, 2 orang saksi yang adil diperlukan untuk menyaksikan anak bulan itu. Jadi bila penetapan untuk menentukan Syawal tu jatuh, maka dia perlu 2 orang saksi untuk jadi witness ataupun untuk melihat saksi pula kena saksi adil. Saya tak nak bahaskan berkaitan dengan saksi, cuma saya nak bahaskan berkaitan dengan iaitu cerapan anak bulan tadi. Ya. Hal ini bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan dan mengamalkan ibadat puasa. Barang siapa yang mendengar daripada seseorang yang dianggap adil bahawa dia telah melihat anak bulan dan dia mempercayainya, ucapannya serta benar pula menurut sangkaannya, maka wajiblah dia mula berpuasa sekalipun qadhi hakim syar'i yang memberikan keputusan sebaliknya. Okey. Yang kedua pula, iaitu niat ini wajiblah dilakukan pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Kita nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita nak niat sehari, hari-hari pun tak apa,
Ataupun kita nak niat sebulan pun tak apa juga. Bergantung kepada keadaan kita. Kalau kita kata, Ustaz, boleh tak kalau saya nak niat sebulan? Boleh. Niat sebulan. Ada pandangan mengatakan bila kita dah niat sebulan tadi, kita kena perbaharui balik niat kita. Dan ada pendapat mengatakan tidak. Jadi dia bergantung kepada keadaan pada ketika itu. Jadi sebab kadang-kadang niat kita ni kadang memesong ke arah lain. Jadi perlu niat yang betul. Biasanya meniatkan untuk melakukan kewajipan puasa pada bulan Ramadan. Hendaklah niat tadi adalah niat yang betul, yang sahih. Sahaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga pula iaitu menahan diri daripada memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan dengan sengaja dan mengetahui bahawa ia sedang berpuasa. Jadi kita dah tahu kita puasa, kita pergi bantai masukkan something dalam rongga. Macam contoh hidung. Okey, ni masih lagi dikira sebagai hidung. Yang dalam ni rongga. Jadi bila masuk kepada yang dekat sini dah kira batal. Dekat sini boleh lagi terkorek. Macam telinga pun sama lagi. Kat sini kita boleh korek lagi macam kat sini. Tapi bila masuk ke dalam dah tak boleh korek dah. Dia kira sebagai batal. Dan juga memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan dengan sengaja dan mengetahui bahawa ia sedang berpuasa. Puasa itu batal jika seseorang itu makan minum dengan sengaja. Memasukkan ubat ke dalam hidung ataupun dubur tak boleh, batal puasa jika sekiranya memasukkan ubat ke dalam lubang dubur. Tetapi puasa tidaklah batal kerana suntikan. Puasa juga tidak akan batal kerana kita menyuntik. Contoh hari esok dia kena ambil darah, jadi perlukan suntikan. Ataupun pada ketika itu dia demam, jadi perlukan suntikan, maka tidak batal, sebab dia bukan rongga. Dan juga pembedahan urat. Pembedahan urat pun yang kecil, macam segeri kan, contoh kita bedah urat, maka tidak membatalkan puasa. Dan juga bercelak. Nabi sendiri pun bercelak pada bulan Ramadan. Bercelak ni tidak membatalkan puasa sebab mata kita ni bukan rongga. Bersugi, membersihkan telinga atau lubang kemaluan. Puasa juga tidak batal kerana kemasukan debu jalan tanpa disengajakan dalam tubuh atau masuknya lalat ke dalam mulut. Contoh kita sengaja minta lalat tu masuk dalam bulan Ramadan. Kan? Ya Allah, lalat tolonglah masuk, aku lapar ni. Lepas tu dia makan. Maka itulah jatuh pada batal. Tapi jika sekiranya dia tidur tiba-tiba waktu siang hari dan mulut dia terbuka, tiba-tiba lalat masuk, itu tak apa. Itu tak disengajakan, maka tak dikira sebagai batal. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang. Jadi banyak lagi benda yang saya nak kupas berkaitan dengan isu puasa ni. Jadi mungkin masa tidak mengizinkan untuk saya untuk bercerita lebih panjang. Jadi mungkin ada vlog yang akan datang ataupun video akan datang, saya akan kupas lebih dalam lagi. Dan juga saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terlalu bicara. Dan semoga Ramadan pada kali ini memberikan makna pada kita dan kita sungguh-sungguh mengamalkan, iaitu melipat gandakan amalan kita dalam bulan Ramadan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk vlog akan datang.